salam sejahtera. Anda bersama dengan saya sekali lagi, Roza Rothman, di Info Seni Budaya Sabah, segmen LKNS TV kali ini. Saudara, pernahkah Anda mendengar batu berukir Lumuyu yang letaknya di daerah Tenem? Menurut legenda, batu ini diukir oleh 6 beradik dengan hanya menggunakan jari mereka sahaja. Apakah cerita sebenar di sebalik kisah tersebut? Sama-sama kita rungkaikan misteri ini. 7 adik-beradik Tuluh Sanggaka yang mempunyai kekuatan luar biasa di Kampung Salilir. Menurut penduduk Kampung Salilir, batu ini dipercayai berusia 6 generasi atau lebih 150 tahun. Cerita mengenai batu berukir telah lama diketahui oleh mereka, tetapi tiada siapa yang pernah melihatnya sebelum penemuannya tahun 1971. Menurut legenda, terdapat 7 adik-beradik Tuluh Sanggaka yang mempunyai kekuatan luar biasa di Kampung Salilir. Adik yang bungsu dianggap paling handal dan tidak mudah untuk dicabar. Adalah dipercayai bahawa orang yang dapat melihat adik-beradik tersebut tetapi tidak dapat berbicara dengan mereka. Adik-beradik tersebut disukai orang-orang kampung. Setiap hari mereka menolong orang-orang kampung untuk meratakan bukit dengan membuang batu-batu yang diambil dari sungai. Menurut cerita, mereka berharap untuk hidup seperti manusia biasa selepas menyelesaikan tugas mereka. Kekuatan luar biasa adik-beradik itu telah menyebabkan seseorang yang bernama Kelawan Kelala menjadi iri hati. Dia juga seorang yang kuat. Dia sangat dengki terutama terhadap kelebihan adik yang bungsu dan merancang untuk membunuhnya. Untuk mencapai niat jahatnya, dia pura-pura berbaik dengan si adik bungsu itu. Dia meminjam damak beracunnya selama 2 hari. Pada hari yang ketiga di tempat yang dijanjikan atas alasan untuk mengembalikan damak beracun, Kelawan Kelala sebaliknya menggunakan sumpitnya yang diisi dengan damak beracun tersebut dan menyumpit si adik bungsu itu. Tetapi dengan beraninya, dia membalas dengan menggunakan parang. Bagaimanapun, dia cuma berjaya mencederakan kaki Kelawan Kelala dan tertetak seketul batu yang berdekatan. Batu itu berbelah 2 dan batu itu masih dapat dilihat di Kampung Salilir sehingga sekarang. Apabila melihat si bungsu masih bertenaga, Kelawan Kelala pun lari untuk menyelamatkan diri. 6 orang abangnya yang lain mendapati adik bungsu mereka sangat lemah dan hampir mati. Adik bungsu itu sempat menceritakan apa yang terjadi. Dia juga menyatakan bahawa dia khawatir tugas mereka untuk meratakan bukit mungkin tidak akan selesai kerana dia akan mati. Dia kemudian yang meminta agar abang-abangnya mengkebumikan mayatnya di Gunung Lumaku dekat Sepitang selepas dia mati. Berita kematian adik bungsu itu diumumkan kepada penduduk kampung melalui pukulan gong sebanyak 3 kali diikuti dengan satu pukulan yang cepat. Di kampung, gong ini diletakkan di atas seketul batu dan dipukul kuat berulang kali sehingga meninggalkan tanda pada batu tersebut. Adalah dipercayai tanda itu masih dapat dilihat pada batu tersebut di Kampung Salilir sehingga hari ini. Penduduk kampung tidak dapat berhubung secara langsung dengan adik-beradik ini, dan dari itu hanya 6 adik-beradik yang membawa mayat adik bungsu mereka ke Gunung Lumaku. Upacara pengkebumian itu diiringi dengan pukulan gong sehingga mereka ke kawasan perkuburan. Perjalanan ke Gunung Lumaku memakan masa selama 2 hari. Pada hari yang pertama, adik-beradik itu berhenti untuk bermalam di sebuah tempat yang bernama Nahanas. Apabila mereka meletakkan keranda itu di atas tanah, ia bertukar menjadi batu. Walaupun demikian, mayat itu tetap sempurna. Penduduk Kampung Salilir menamakan batu itu sebagai batu Namalunggunan atau batu berbentuk keranda. Batu itu masih dapat dilihat di Nahanas sehingga sekarang. Pada hari yang kedua, adik-beradik itu membawa mayat adik bungsu mereka secara bergilir-gilir. Di sebuah tempat yang bernama Lumayu, mereka berhenti untuk berehat. Di tempat itu mereka ternampak 3 ketul batu besar. Dengan penuh kesedihan atas kehilangan adik mereka, mereka mengukir batu-batu itu untuk menghilangkan perasaan sedih. Batu itu dipanggil batu binatikan atau batu berukir oleh penduduk kampung. Adalah dipercayai bahawa adik-beradik ini menggunakan jari mereka untuk mengukir batu-batu tersebut. Selepas mengukir batu-batu itu, mereka menyambung perjalanan mereka ke Gunung Lumaku, di mana mereka kemudian yang mengkebumikan adik bungsu mereka.
Diharap paparan tadi dapat menambahkan info mengenai batu berukir Lumuyu yang letaknya di daerah Tenam. Saya akan sentiasa kongsikan lebih banyak info-info menarik mengenai seni budaya Sabah di segmen LKNS TV yang akan datang. Jangan lupa layari Facebook, Instagram dan YouTube Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Saya Roza Rothman, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum, salam sejahtera, jumpa lagi.